Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Dewan Rakyat Kecoh hari ini, sahabat-sahabat semua, disebabkan fitnah daripada kaki penfitnah Muslimat PAS, sahabat semua, MP daripada Kepala Batas. Jadi sebenarnya isu ini ya sedang tular di media sosial, yang mana Muslimat PAS, ahli parlimen Kepala Batas daripada parti PAS ini membuat satu tuduhan yang berat, yang mengatakan kononnya Lim Guang Eng dan juga bapanya Lim Kit Siang bersaudara, mempunyai hubungan sepupu ya dengan pemimpin Parti Komunis, iaitu Ong Bin Hua ataupun Chin Peng, atau juga tuduhan termasuk dalam tuduhannya itu adalah bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ini antara tuduhan, kononnya mereka ini ada hubungan sepupu bersaudara, dan karena itu kononnya mesti ditolak, dan itu antara kenyataan-kenyataan. Dan sebenarnya semua sahabat semua, ini adalah satu fitnah ya yang dibuat oleh ahli parlimen daripada Kepala Batas daripada parti PAS ini. Dan hari ini apa yang berlaku di Dewan Rakyat sedikit kecoh ya, apabila sebahagian daripada pemimpin ataupun ahli parlimen kerajaan cuba bertanya kepada Kepala Batas ini, tapi nampaknya tidak berjaya kerana ini memperlihatkan betapa pengejutnya ya ahli parlimen yang suka menfitnah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua yang kelima, P14 butiran 17,300 pusat rukun tetangga. Berapakah jumlah pusat rukun tetangga yang masih aktif di setiap negeri sehingga kini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara pada 14 Mei 2023, kira-kira 5% daripada 8,330 kawasan rukun tetangga KRT yang berdaftar di seluruh negara tidak aktif memainkan peranan di kawasan masing-masing. Dan bagaimanakah peruntukan KRT itu diagihkan? Mohon perincikan. Penyertaan anak muda dalam KRT dapat membantu mengurangkan isu sosial setempat. Kepala Batas tak bagi. Kepala Batas mencadangkan agar Kementerian Perpaduan dapat bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan memasukkan program KRT ini sebagai sebahagian daripada inisiatif Rakan Muda bagi menarik minat anak muda menyertainya. Yang keenam, Kepala BP14 butiran 42,700 naik taraf bangunan-bangunan arkib negara Malaysia. Kepala Batas ingin bertanya apakah jenis naik taraf yang ingin dilaksanakan ke atas bangunan arkib negara, dan adakah bagi menarik golongan muda dan pelancong muzium penambahbaikan serta menaik taraf muzium sangat penting sebagai usaha untuk menjadikan pusat sejarah ini kekal relevan dan terkenal. Mohon perincikan jenis naik taraf bagi setiap muzium yang terlibat. Tan Sri Dipertua, saya akhiri dengan dua pantun. Pergi kedai beli lidi kelusan. Jadi itu dia sahabat semua apa yang berlaku ya di dalam Dewan Rakyat hari ini. Ya, kita boleh nampak ya, kononnya mereka berani untuk menfitnah di luar sana, tetapi apabila cuba ditanya berkaitan dengan fakta, data dari mana didapatnya, semua itu tidak berani pula ya, tidak berani untuk menjawab ya. Jadi inilah pemimpin ya sangat-sangat memalukan, berlabuh ya, pakai tudung, kononnya Muslimat PAS, tetapi di luar sana perangai ya yang bisa boleh katakan perangai seperti syaitan, menfitnah ya. Adakah dia ini buta pengetahuan atau tidak? Kalau kita lihat Cempeng itu ya, surname-nya ataupun satu lagi siapa yang dituduhnya itu? Siapa lagi? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ni kononnya saudara sepupu kepada Lim Guang Eng dan juga Lim Kit Siang. Kalau kita lihat daripada surname itu saja pun sudah berbeda. Apatah lagi dengan nama seperti Lim, keluarga surname-nya adalah Lim. Ya, dan juga mereka yang lain itu berbeza. Jadi ternyata ini adalah satu tuduhan melampau. Jadi sekali lagi kita mau melihat ya hujah terbaik daripada YB Jelutung ya, YB Rena berkaitan dengan isu ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, kaki fitnah ini sebenarnya telah pun melarikan diri daripada Dewan Rakyat kerana takut disoal, takut menjawab soalan sahabat-sahabat semua. Baik. Saya jemput Jelutung. Terima kasih Tuan Pengurusi di atas peluang yang diberikan. Saya menyentuh kepada butiran 020000 Perpaduan Negara. Saya lihat ada penurunan
dalam anggaran belanjawan yang telah dibutirkan. Juga berkenaan dengan butiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, ada penurunan. Saya di sini ingin tanya, kenapa ada penurunan dalam anggaran perbelanjawan? Ini adalah perkara yang penting yang melibatkan perpaduan di negara kita. Yang Berhormat Menteri telah menjelaskan kemarin isu 3R. Kita lihat bahawa perkara-perkara melibatkan perpaduan negara adalah sesuatu yang perlu ditangani dengan serius. Dan penurunan dalam belanjawan ini adalah perkara yang saya lihat perlu diberi perhatian. Saya juga lihat kepada peruntukan arkib negara yang juga dikurangkan, dan juga kepada Pusat Aktiviti Perpaduan 17200, butiran 17200, Pusat Aktiviti Perpaduan Negara, dan butiran 17300, Pusat Rukun Tangga. Semua butiran-butiran ini adalah melihat pengurangan yang agak banyak. Saya di sini ingin berterima kasih menggunakan kesempatan ini kepada kerajaan. Saya difahamkan baru-baru ini, pagi ini, bahawa ada berita bahawa unrecorded leave dengan izin akan diberikan sempena perayaan Deepawali. Ada juga berita bahawa kemungkinan tol percuma akan diberikan sempena perayaan Deepawali. Perkara-perkara kecil begini boleh menyebabkan negara kita menjadi lebih bersama, perpaduan akan dipupuk, disemai di antara rakyat berbilang kaum, berbilang bangsa, di mana semua akan merasakan kebahagiaan dan keindahan tinggal di negara Malaysia. Kita juga perlu beri perhatian kepada isu perpustakaan negara. Kita perlu lihat bahawa ada perkara-perkara yang kita perlu belajar. Berulang kali di dalam Dewan Yang Mulia ini saya telah menyatakan bahawa kita perlu menerbitkan buku-buku melibatkan tokoh-tokoh politik seperti arwah Tok Guru Nik Aziz. Berulang kali saya telah menyatakan, bukan kali pertama. Kita perlu memupuk murid-murid kita untuk baca, walaupun beliau merupakan seorang pemimpin PAS yang terulung, kita hormati. Begitu juga terbitkan buku-buku berkenaan dengan Lim Kit Siang, Kapal Singh, P. Pato, supaya kita tahu bahawa Lim Kit Siang ini bukanlah seorang komunis. Lim Kit Siang tak ada kena-mengena dengan Lee Kuan Yew atau Lim Kuan Yew. Lim Kit Siang ini tak ada kena-mengena, tak ada tali persaudaraan dengan parti komunis. Lim Guan Eng bukanlah komunis. Teresa Kok bukanlah komunis. Anthony Loke bukanlah komunis. Ngah Koming bukan komunis. Saya terpaksa menggunakan kesempatan ini, Tuan Pengerusi, kerana ada kenyataan yang dibuat bukan oleh budak-budak sekolah. Malu saya nak katakan. Ahli-ahli parlimen yang buat ucapan yang menghasut rakyat, mengatakan bahawa Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Malulah. Bukan budak-budak sekolah. Ahli-ahli parlimen. Tak maulah saya sebut nama dia. Dia tahulah sendiri. Dia dah menghilangkan diri. Dia lari keluar daripada Dewan. Daripada sebelah mana? Sebelah sana. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, dalam satu majlis Himpunan Jentera Muslimat dan Amirah di Kemaman. Jelutong, apa masalah kalau anda kata dia sepupu juga dengan Cimpeng? Tak apa masalah kalau dia sepupu. Fahaman politik itu berfahaman masing-masing. Tak boleh nak dikaitkan dia sepupu ke, sepapat ke, dia ipar ke, abang ipar ke. Nak dikaitkan benda tu dengan fahaman politik. Ini benda tak betul ni. Dia sepupu ke, dia sepapat ke, dia adik ipar ke, dia bekas isteri ke. Cuma saya nak beritahu dengan pengerusi. Semalam pengerusi halau saya. Dekat luar saya minum kopi. Tapi saya tak tahu parit buntar sama ada dia minum kopi ataupun dia minum Milo. Terima kasih Jelutong. Terima kasih. Tuan Pengerusi bagi saya masa beberapa minit tambahan. Ini kawan karib saya. Ini adalah pahlawan di sebelah saya. So saya kena beri dia peluang lah. Tapi saya terkilan Tuan Pengerusi. Saya begitu terasa. Saya rasa malu, hampa, sedih, marah. Kerana kenyataan itu dibuat oleh seorang ahli parlimen. Mengatakan bahawa Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Kenapa buat kenyataan begitu? Dan saya di sini merayulah, meminta supaya Arkib Negara, Museum Negara menerbitkan buku-buku berkenaan dengan tokoh-tokoh kita. Lim Kit Siang, Kapal Singh, P. Pato,
Allahyarham Tok Guru Nik Aziz supaya kita dapat baca. Tak kiralah parti politik mana. Ini adalah pemimpin-pemimpin keluar nak minta juga. Ya, saya nak tanya Jelutong, setuju ke tak? Tak kira mana-mana pihak, tak kira mana-mana politik, ahli politik, nak tipu rakyat tak apalah. Tapi jangan akhirnya sendiri tertipu oleh pembohongan tersebut. Tuan Pengerusi, saya akan landing. Saya nak minta Dewan Yang Mulia ini secara teratur dan terbaik. Jelutong, minta sikit. Saya tak bagi. Saya tak bagi. Sorry, saya tak bagi. Saya tak bagi. Tuan Pengerusi, saya tak bagi. Jadi saya nak minta. Saya nak minta penjelasan Yang Berhormat Kepala Batas. Dia belajar di mana? Dapat SPM kelulusan di mana? Macam mana dia jadi ahli parlimen? Terima kasih. Terbaik itu dia hujah yang padu daripada YB Jelutong, sahabat-sahabat semua, mempersoalkan kebiadapan, kaki-kaki fitnah. Nama saja kononnya muslimat PAS, tapi sebenarnya kaki fitnah, sahabat semua. Dari mana dia belajar sejarah? Ya, seperti persoalan daripada YB Rena. Dari mana dia mendapat SPM? Kalau sejarah pun dia tidak tahu. Dari mana dia mengaku ya dia ada master degree, PhD, kalau dia sendiri mempunyai perasaan hasad dengki, resis dan juga kaki fitnah, sahabat-sahabat semua. Sangat-sangat memalukan. Inikah level pemimpin ahli parlimen daripada parti PAS? Seorang muslimah lagi, seorang wanita lagi. Tetapi fitnahnya itu lebih hebat daripada mereka-mereka kaki fitnah yang lain. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.